Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini, antara paparan utama. Hanya penjahat masuk ke rumah ikut atap. UMNO tak mengaku bersama dengan Perikatan Nasional. Siapa mahu iktiraf kerajaan pintu belakang? Sektor ekonomi terus merudum selepas kudeta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel. Pada minggu ini, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang bersilat demi mempertahankan kerajaan kudeta yang disertainya. Sudah pasti beliau menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjustifikasi rampasan kuasa terhadap kerajaan yang sedang berhadapan dengan wabak COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Setelah hujahnya tentang Nabi Yaqub yang meminta anak-anak baginda memasuki Mesir melalui pelbagai pintu ditertawakan warga internet, beliau beralih kepada alasan lain pula. Kali ini beliau berhujah bahawa penyertaan PAS dalam Perikatan Nasional adalah melalui proses demokrasi kuasa rakyat. Itu konsep demokrasi sama ada melalui pilihan raya umum ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Ini adalah untuk mengambil alih pemerintahan melalui atap, bukan oleh pintu belakang, coretnya di Haraka Delhi. Lalu tanpa segan silu, PAS bersekongkol dengan Bersatu di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, gerombolan pengkhianat keadilan yang diketuai oleh Datuk Seri Azmin Ali, pemimpin UMNO Barisan Nasional yang syarat dengan pelbagai dakwaan rasuah dan salah laku. Maka PAS mengambil langkah untuk mengambil alih kerajaan untuk menyelamatkan kerajaan dan negara dengan proses demokrasi dengan mengambil sunnah Nabi SAW iaitu menyatukan umat Islam dan menyatukan masyarakat majmuk. Namun, hujah bahawa perbuatan menjatuhkan kerajaan itu sebagai demokrasi dan mengambil sunnah Nabi langsung tidak masuk akal. Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata, perbuatan menukar kerajaan melalui pintu belakang bukan sahaja tidak selaras dengan sistem demokrasi, bahkan boleh disifatkan sebagai mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Beliau merujuk kepada firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 27 yang melarang keras umat Islam daripada mengkhianati amanah yang diserahkan kepada mereka yang sepatutnya dipikul dengan jujur dan ikhlas. Malah di dalam sebuah hadis yang dilaporkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidak sempurna iman seorang yang tidak beramanah. Takutlah kepada Allah yang maha mengetahui isi hati makhluknya dan ingatlah kepada hari akhirat nanti di mana masing-masing kita akan berhadapan dengan pengadilan ilahi yang akan menentukan kesudahan nasib seseorang sama ada mendapat nikmat syurga yang abadi atau tersiksa di dalam neraka. Wa'iyyazubillah, tegas beliau. Sedangkan sebelum ini, Hadi berkali-kali datang menemui Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menyatakan sokongan PAS kepada bekas Perdana Menteri itu. Rupanya, semua itu adalah sandiwara. Mereka datang hanya untuk melihat-lihat bahagian bumbu mana di rumah Pakatan Harapan yang lemah, yang atapnya boleh ditebuk. Ketahuilah, hanya penjahat yang masuk ke rumah ikut atap. Walhal tujuan pengkhianat dari dalam Pakatan Harapan iaitu Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali hanya mahu menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada menjadi Perdana Menteri. Katnya watak-watak utama di dalam langkah Sheraton ini sebenarnya adalah kumpulan 10 yang daripada Parti Keadilan yang di bawah kepimpinan Datuk Seri Azmin Ali. Dan kenapa saya katakan begitu? Ianya adalah kerana mereka merupakan orang-orang yang akan kerugian besar sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya menjadi Perdana Menteri ke-8.
So langkah Sheraton ini dan kerajaan pintu belakang ataupun daripada bumbung ini adalah satu peristiwa yang berlaku pada dasarnya untuk halang Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada menjadi Perdana Menteri. That is the basic objective. Rakyat dan negara hadapi masalah ekonomi tetapi dia sibuk merancang untuk jatuhkan kerajaan demi menjaga kepentingannya agar tidak terpelanting jika Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kata pengarah komunikasi amanah Khalid Samad dalam satu wawancara dengan laman berita The Malaysian Insight. Hadi sebagai presiden sebuah parti yang mengaku memperjuangkan Islam sanggup bersekongkol dengan pengkhianat. Untuk apa kalau bukan merebut ghanimah? Berhentilah memperbodohkan rakyat. Anda lupa menutup lubang atap rumah ketika masuk untuk menghalau penghuni asal rumah itu. Nampaknya kabinet yang dibina oleh dua pemimpin yang digelar pengkhianat Pakatan Harapan iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali tidak mendapat sokongan Panglima-Panglima Perang UMNO. Kabinet tersebut jelas menonjolkan tujuan khususnya iaitu memastikan Muhyiddin Yassin dan rakannya Azmin Ali menguasai portfolio yang utama. Sementara itu rakan-rakan lain hanya mendapat sisa-sisa sahaja sehingga ada yang mendapat portfolio tanpa pejabat dan kaki tangan penjawat awam. Itulah yang terjadi apabila kerajaan dibentuk tanpa manifesto. Lalu mereka tiada hala tuju selain dilihat membahagi-bahagikan ghanimah. Logiknya bagaimana mereka boleh membina manifesto yang mantap jika keahliannya merupakan pemimpin yang sedang menghadapi pelbagai kes salah guna kuasa, rendah akhlak dan penunggang agama. Akibatnya, UMNO sendiri tidak mahu mengaku mereka adalah sebahagian daripada gerombolan itu. Malah beberapa pemimpin UMNO menyuarakan tidak puas hati dengan kabinet pintu belakang yang didirikan oleh Muhyiddin. Kemarin, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam satu hantaran di Facebook menulis bahawa Mesyuarat Majlis Tertinggi dan Biro Politik UMNO bersetuju bahawa kerajaan yang ada hanyalah perikatan antara ahli-ahli parlimen dan bukan kerjasama antara parti-parti. UMNO akan terus main peranan semak dan imbang dan menegur kerajaan ini selari dengan kedudukan UMNO sebagai suara hati orang Melayu khususnya, tegasnya. Maknanya jelas pimpinan UMNO tidak teruja dengan kementerian yang diperuntukkan kepada ahli mereka dalam kabinet pintu belakang ini. Malah anggota Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dilaporkan berkata tindakan Muhyiddin memilih Azmin sebagai Menteri Kanan dan akan mempengerusikan mesyuarat kabinet ketika ketiadaan Perdana Menteri merupakan penerusan agenda bersatu. This is also a signal which is not so good as far as UMNO is concerned. Tidak berapa selesa kita melihatnya. Bagi saya anggap itu sebagai penerusan agenda Parti Bersatu. Sementara itu, meletakkan Datuk Seri Hishamuddin Hussein sebagai Menteri Luar seolah-olah membuang beliau jauh-jauh. Khairi Jamaluddin yang gagal dalam cubaannya untuk menjadi Presiden UMNO diberi portfolio yang dinamakan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kementerian ini merupakan satu daripada 3 pecahan daripada Kementerian Tenaga Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Pecahan kedua dinamakan Kementerian Alam Sekitar, dipegang oleh Ahli Parlimen PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang langsung tiada kepakaran dalam bidang sains ekologi maupun pengurusan alam sekitar. Sementara itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dipegang oleh Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah yang dilucutkan jawatan sebagai Ketua Penerangan UMNO kemarin. Daripada 32 ahli kabinet, UMNO hanya mendapat 9 kementerian walaupun ia parti terbesar dalam kerajaan pintu belakang ini. Lebih aneh apabila Muhyiddin dilaporkan mengharapkan kabinetnya mendapat pengesahan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sudah dijatuhkannya. Perbuatan Muhyiddin ini seolah-olah ingin menggambarkan dirinya sebagai seorang yang tidak mengkhianati Tun Dr. Mahathir, sedangkan beliau mengkhianati Pakatan Harapan yang pengerusinya Tun Dr. Mahathir. Kebejatan apakah ini? Bila government pintu belakang ditubuhkan sedemikian rupa tanpa etika dan akhlak, tak dapat mandat rakyat, bersulam penipuan dan pengkhianatan, sanggup pula bekerjasama dengan para penyokong dan pendukung rejim kleptokrat, siapa agaknya yang paling wajar kita kesian dan simpati? Demikian soalan yang dilontarkan oleh Ahli Parlimen Sepang, Muhammad Hanifah Maidin.
Jika tanya penyokong yang taat setia, tak tentu pasal dan amat rendah kemampuan berfikir dan juga para cyber troopers, mereka yang secara umumnya hidup tak karuan dan menentu, mereka mungkin akan kata kesian pada mantan menteri, timbalan menteri, pegawai lantikan kontrak sebab hilang jawatan dan pangkat. Tak apalah, itu pendapat mereka, kata Hanifah. Menurut beliau, jawapan itu mungkin betul jika madiyah kebendaan yang jadi kayu ukur mereka semata-mata. Tapi jika selain madiyah seperti maruah dan harga diri yang jadi kayu ukur dan neraca penilaiannya, jawapan mereka bagi saya maaf 100% silap. Beliau melihat di mata rakyat majoritinya memandang tinggi kepada para ahli parlimen yang tak khianat. Bagi saya yang paling saya simpati dan kesian ialah golongan agamawan yang sanggup gadai prinsip dan maruah kerana harta dan pangkat sedunia yang tak seberapa sangat ini. Saya paling kesian pada mereka. Ya, mereka mungkin boleh bagi 1001 alasan dengan pelbagai hujah dan alasan untuk lepas diri sementara waktu. Tapi sampai bila? Macam mana pula mereka jika mereka bagi kuliah agama atau tazkirah? Seperti Hanifah, Jom Channel juga tak pasti apakah mesej yang cuba setengah agamawan apabila mereka boleh bersama dengan kerajaan pintu belakang, sedangkan mereka tidak mendapat mandat rakyat dan dianggap pengkhianat rakyat selain menyokong dan mendukung rejim kleptokrat. Ia memberi gambaran buruk bahawa Islam itu agama yang benarkan pengkhianatan. Jom Channel melihat satu hantaran di Facebook rasmi ulama tersohor Syekh Yusuf Ali Qaradawi pada 10 Mac 2020 berbunyi, di antara penyeru-penyeru fitnah ialah ulama jahat, iaitu mereka yang reda berarak bersama gerombolan para penzalim, menghidupkan wangian setanggi di depan pemimpin pelampau, mengubah kalimah Allah daripada maksud asalnya dan melunakkan Al-Quran untuk golongan diktator. Kenyataan beliau tidak menyebut mengenai apa yang berlaku di Malaysia, tetapi dipercayai ia cenderung ke arah mengecam sebarang perbuatan yang menggunakan agama untuk menghalalkan perbuatan yang jahat. Justru sehingga hari ini setelah 2 minggu kerajaan pintu belakang berkuasa, tiada kuasa besar yang mengucapkan tahniah. Malah Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa sebagai kawan baik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak kedengaran mengutus tahniah secara rasmi. Mengapa semua membisu 1000 bahasa? Media asing pula menyebut pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin dikaitkan dengan UMNO yang terpalit dengan rasuah. Reuters melaporkan Muhyiddin Yassin, seorang ahli politik nasionalis Melayu yang disokong oleh bekas parti pemerintah yang terpalit rasuah, telah diangkat sebagai Perdana Menteri pada hari Ahad. Wartawan BBC News Jonathan Head pula menulis, tahap ketidakpastian politik ini tidak pernah berlaku di Malaysia, di mana satu parti UMNO memerintah selama lebih dari 60 tahun sehingga kekalahannya dalam pilihan raya umum 2 tahun lalu atas gelombang kemarahan orang ramai terhadap rasuah dan penyalahgunaan kuasa. The Jakarta Post pula menyebut bukan sahaja kemenangan itu menghapuskan kerajaan yang dipilih secara demokratik, tetapi juga menandakan kembalinya kuasa kepada UMNO, parti yang penuh dengan skandal yang melanda bekas pemimpin Najib Razak. Dengan publiciti yang buruk itu, kuasa besar mana yang mahu tampil memberi tahniah? Pada jam 2.30 petang tadi, ringgit diniagakan RM4.29 bagi setiap dolar. Ia kadar terendah sejak September 2017. Menurut laporan, ringgit susut melepasi RM4.26 berbanding dolar Amerika Syarikat, akibat penurunan harga minyak mentah global yang turun lebih 5%. Turut membelenggu prestasi mata wang tempatan adalah pengisytiharan COVID-19 sebagai pandemik. Pengaruh pergerakan minyak mentah ke atas mata wang tempatan adalah agak besar, susulan Malaysia adalah negara pengeluar petroleum ke-26 terbesar dunia. Sementara itu, prestasi suram juga turut dicatatkan dalam pasaran saham tempatan dengan memperlihatkan indeks FBM KLCI ditutup rendah 24.40 mata atau 1.69% kepada 1419.43 berbanding 1443.83 pada hari Rabu yang lalu. Dalam pada itu, kontrak hadapan semasa minyak sawit mentah MSM Mei 2020 merosot RM82 kepada RM2,277 satu tan. Menurut Ketua Strategi Pasaran Exi Corp, Stephen Innes, jika harga minyak mentah yang rendah ini kekal tempoh yang lama, ia akan terus memberi tekanan kepada ringgit, lapor Berita Harian.
Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak begitu teruja apabila ringgit naik pada paras RM4.17 pada setiap dolar pada Rabu lalu. Apa ini? PM ke-7 dan Guan Eng turun, ringgit naik, sindirnya. Begitulah sikap tidak bertanggungjawab seorang bekas Perdana Menteri. Apabila ringgit naik, maka ia terus dikaitkan dengan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng terus ditahmah seolah-olah beliau menguasai harga komoditi. Kini setelah Perikatan Nasional berjaya menebuk atap Pakatan Harapan dan menguasai Putrajaya, macam-macam alasan kejadian di dunia yang dipersalahkan apabila ringgit dan pasaran saham merudum. Selain itu, beliau terus juga menyalahkan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng walaupun ia berlaku selepas rampasan kuasa oleh Perikatan Nasional. Baiklah, seperti yang satu dunia sudah tahu, Menteri yang menguruskan hal ehwal ekonomi dalam era pentadbiran Pakatan Harapan sudah pun berada di dalam pasukan Perikatan Nasional. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, penggerak utama kudeta oleh Perikatan Nasional, kini memegang jawatan sebagai Menteri Kanan iaitu Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Buktikan bahawa anda bijak menguruskan ekonomi, bukan hanya bijak merancang untuk merampas kuasa kerana takutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin anda boleh memulakannya dengan menaikkan harga minyak sawit mentah. Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed pula boleh mula baiki ekonomi negara. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi dari gabungan GPS Sarawak yang kepimpinannya sangat alergik dengan DAP sila turunkan harga barang. Apa lagi yang ditunggu? Bukankah DAP sudah tidak berkuasa lagi? Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.